Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Kahar. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan berbicara ataupun mencari jalan apakah caranya dapat menambah pendapatan rakyat. Kerana inilah yang sudah pun diangkat oleh semua pakar-pakar ekonomi, semua penganalisis politik dan juga pimpinan politik, termasuk juga masyarakat di lapangan ataupun people on the street. Kerana selain daripada kita hanya menumpukan untuk menurunkan kos barang yang ada di pasaran dan juga mengurangkan kos sara hidup, jarang sekali kita memberikan perbincangan khusus bagaimana nak menambah pendapatan rakyat. Dan ramai sekali di kalangan penganalisis ekonomi mengatakan menambah pendapatan rakyat ini bukan kerja yang senang kerana ia merupakan asas struktur ekonomi Malaysia yang tidak banyak berubah sejak beberapa dekad yang lalu, dan beberapa pimpinan politik terutamanya Perdana Menteri yang lepas cuba melakukan perubahan ini tetapi tidak banyak pergerakannya ataupun perubahannya kerana kita masih dianggap sebagai negara yang berasaskan middle income trap ataupun pendapatan paras pertengahan. Apatah lagi ia menjadi lebih parah ataupun masyarakat kita lebih rentan selepas pandemik COVID-19. Kelompok pekerja kita kebanyakannya berada di 50% populasi pekerja yang rentan, terutamanya mereka yang berada dalam sektor ekonomi yang tidak formal ataupun mereka yang bekerja sendiri. Jadi itu yang akan kita bincangkan. 3 ahli panel sudah pun bersedia dalam Dialog Poket Rakyat ini. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya Saudara Zokri Idris. Terima kasih Zokri. Sentiasa juga berinteraksi dengan saya di laman sosial. Ketua Pegawai Eksekutif PEACE ataupun Policy and Economic Affairs Centre of Malaysia. 2-3 minggu ini banyak berinteraksi dengan MOF untuk dialog belajawan bajet 2023 ya. Begitulah nampaknya. Kita nak koreklah rahsia apa yang diberikan input kepada pihak MOF. Di sebelah hujung sana rakan saya juga Saudara Reza Razali, pengasas Terato Tech. Apa khabar Reza? Alhamdulillah, sihat je. Ini topik evergreen kita ni. Betul, sejak 12 tahun lepas mungkin. 12 tahun. Nampaknya dia sentiasa menjadi perdebatan dan juga perbincangan hangat antara kami. Dan di talian melalui Google Meet, Saudari Zazila Roslan, Presiden dan juga pengasas Persatuan Usahawan Sosial Negeri Sabah. Apa khabar Azal? Alhamdulillah Encik Nazri, sihat. Esok ada program di Penampang ya? Bukan, di pedalaman Persiangan. Persiangan untuk usahawan muda kita ke bagaimana? Projek tu lebih kepada membuka kedai rakyat sebenarnya untuk memacu ekonomi lah di pedalaman Sabah. Persiangan tu kalau buka map Sabah tu di mana Persiangan, memang pendalaman memang jauh. Terima kasih Zal, kita akan terus berbicara ya. Jadi kita nak mulakan Zokri. Kalau dari aspek ini, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid mengatakan bahawa pendapatan isi rumah ataupun isu yang mendasari apabila kita berbicara kos sara hidup ini dan juga mengurangkan harga barang, sebenarnya ia banyak bergantung kepada bagaimana kita menangani punca pendapatan poket rakyat. Kerana kita tidak dapat mengelakkan kos barangan dan juga peningkatan inflasi kerana kita tidak bergerak bersendirian. Ini merupakan isu global. Kita negara pedagang dan juga input ataupun output perkhidmatan dan industri meningkat berkali ganda naik akibat COVID-19. Pastinya barangan akan naik meningkat. Peniaga, pengusaha dan juga peruncit tidak banyak pilihan. Dan kita tahu juga circle ekonomi kita apabila naik, dia susah nak turun. Jarang sekali dia turun kot, memang tak ada kot turun. Jadi adakah ini satu mantra yang wajar diberikan perhatian, iaitu meningkatkan pendapatan rakyat dalam menghadapi, selain kita cuba mengurangkan inflasi, selain kerajaan cuba mengurangkan kos benda-benda yang asas utamanya barang makanan, tetapi pendapatan itu adalah asas pokok yang sudah lama sebenarnya kita keterbelakang sebenarnya. Terima kasih Haji Nazri kerana mengundang saya. Ada benarnya kalau kita katakan posisi negara kita sebagai negara pedagang, kita memerlukan satu sumbangan daripada supply and demand untuk menentukan sosioekonomi rakyat.
Dan apabila kita terlalu lama dan terlalu selesa bergantung kepada status ini sebenarnya, ia mengakibatkan kita tidak ada satu langkah inovasi untuk bagaimana pertamanya untuk kita mempelbagaikan nilai ataupun value kita sebagai pekerja ataupun sebagai penggerak ekonomi. Kerana kita selalu bermain dengan gaji, kita bermain dengan harga barang dan sebagainya. Tetapi apakah nilai kompetitif individu, nilai kompetitif syarikat, perusahaan dan sebagainya yang boleh divariasikan mengikut keadaan masa kini, itu kita tidak beri perhatian sebenarnya. Yang keduanya juga kita lihat tidak ada satu, dalam bahasa Inggerisnya, political will, satu keiltizaman yang tinggi di pihak kerajaan untuk bagaimana merevolusikan pendapatan rakyat ini di tahap yang lebih baik. Ya, benar kita sudah ada akta tentang gaji minimum, tapi itu sebenarnya masih mendapat tentangan, tetapi kita boleh gerakkan lagi. Cumanya apakah satu langkah revolusi besar-besaran di peringkat kerajaan, bagaimana untuk kita membudayakan gaji bermaruah, kita memberikan gaji dan pendapatan sesuai dengan bakat, produktiviti dan talent seseorang itu. Itu masih belum menjadi satu, orang kata, budaya dalam kita bekerja ataupun bersyarikat di Malaysia itu. Dan kita kena harus bincang dengan secara serius apakah langkah-langkah yang boleh dijadikan pilot study sebenarnya dan boleh juga dijadikan contoh kepada pengusaha-pengusaha yang lain. Ya, Reza, kalau kita pergi ke negara jiran kita lah, tak payah jauh ke Singapura misalnya, dengan harga $1, kita masih mampu memiliki secawan teh tarik. Dengan $1.50 ataupun paling tinggi $2.50, kita boleh mendapat meal yang lengkap, nasi lemak dengan ayam, dengan telur. Tetapi di sini saya rasa mustahil lah. Dengan RM2.50 kita dapat nasi lemak, ayam dan telur. Apatah lagi sekarang pun kedai mamak pun teh tarik pun ada yang sampai RM3.50. Kita tak perlu tukar currency itu. Maksudnya dari sudut inflasi, kita antara yang terendah di rantau ini. Dari sudut harga barang, kita masih terendah juga berbanding Singapura, Vietnam, Indonesia. Tetapi rakyat resah. Rakyat tak mampu beli. Rakyat rasa kita kena ikat perut. Apa yang menyebabkan dari pandangan seorang usahawan muda, seorang yang bergiat dalam industri teknologi digital dan juga ekonomi digital, yang mungkin kita perlu ada satu quantum leap bergerak ke arah itu? Bagi saya, Haji, kan, it's something fairly straightforward kan. Apa yang kita perlu buat is kita need to enlarge the pie. Kan. The pie is probably the unit of measurement would be GDP kan, the value of all output and good value of output of goods and services that's produced within the country kan. So bila kita lihat, okay, kita berjaya menjual lebih 700,000 lebih kenderaan pada tahun lepas. 20,000. Cita rekod tu. Betul, rekod baru. Dan majoritinya 58% are local cars. So that is very good. That contributes to our economy directly kan. We can measure that. But also we are also trying to push EV kan. So we have a lot of people. I think last year alone the BYD Atto tu lebih 1,000 booking kan. Very good. But how does that grow our pie? Things like this does not grow our pie. Yeah. So the problem is although we implement seksi policy mengenai EV dan sebagainya, masalah terbesarnya ialah kita remain sebagai negara consumer. We are not a producer kan. That is the biggest problem. And for a local entrepreneur, the biggest problem is always that majority of our, kalau kita cuba tanya software technology on the phone, application apa yang you pakai on daily basis. Mungkin kita pakai Maybank to you, mungkin Touch and Go. Yeah. And that's it kan. Shopee dan sebagainya. Tapi those are local. Tapi majoriti yang kita guna lebih frequent is most likely TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee. These are not local product kan. Yeah. So improvement, perhaps this tool can help grow our SMEs and local enterprise. But in the longer term, how does that drive our economy? So kita end up jadi pengguna lagi. Jadi just sebagai pengguna dan bukannya producer. I think that's the point I want to get across in this first few minutes. Zal, kalau realiti di lapangan, apabila Zal bersama anak-anak muda, usahawan sosial di negeri Sabah, apa yang mereka resahkan, apa yang mereka
keluhkan dengan pendapatan bulanan mereka? Um, Kalau usahawan sosial di Sabah ini kita panggil sebagai pembangun komuniti ya. Dia masing-masing ingin membangunkan komuniti mereka. Jadi apa yang berlaku di lapangan adalah apabila kita hanya mendapat satu keluarga, hanya satu orang yang bekerja sebagai breadwinner lah. So that's how we focus on adding their value on the pendapatan isi rumah. So, apa yang diresahkan lagi adalah ketiadaan kemahiran. Contohnya para ibu untuk bekerja menambah pendapatan itu sendiri. So, we focus actually on tambah kemahiran and then adding the value of diorang punya pendapatan masing-masing. So, on top of that, we also think how to market this community product. So the challenge is always the market, always the market. For example, like if we produce one craft or one suri rumah berkomuniti menghasilkan bag, and then they have their own value and then they have their own bag, but with lack of support and then the market in Sabah itself is kurang. So dengan logistiknya, dengan macam-macam masalah infrastruktur, kami berhadapan dengan masalah-masalah seperti itulah, seperti ketiadaan pasaran untuk produk-produk dari komuniti itu sendiri. Ya, saya rasa ini realiti Zukri dan juga Reza. Bukan hanya di Sabah tapi di seluruh negara, malah di flat di Seri Sabah, di Ceras ataupun di Setapak pun ada masalah yang sama. Kecapaian dari sudut internet dan juga dari sudut infrastruktur untuk menyokong usahawan-usahawan sosial dan sebagainya. Tetapi Zukri, kalau kita lihat 50% populasi ataupun sekitar 7 juta isi rumah mempunyai pendapatan yang begitu rentan akibat pendapatan yang tidak formal lah, ataupun mereka usahawan kecil seperti yang dikatakan oleh Zal tadi, jual goreng pisang ataupun jual kecil-kecilan hasil kebun, hasil sayur yang dijual di tamu ataupun di pasar. Dan apatah lagi selepas COVID-19. Kita tahu kelompok inilah yang paling jatuh dan untuk mencapai semula pendapatan yang mereka dapat sebelum 2019 itu saya rasa makan tahun juga kot. Sampai sekarang dengan keadaan inflasi, dengan keadaan kos hari hidup. Jadi di mana orang kata pun quick wins yang kita sudah tahu, kerana data-data ini sedia maklum. Orang susah, kerja pun susah, ada pun kerja mungkin separuh gaji, majikan pula tidak akan naikkan gaji dan sudah increment dan sebagainya, mungkin minimum 5% to 7%. Jadi sekali lagi ini akan menghantui dalam jangka masa panjang pendapatan poket rakyat ini. Jadi di mana kerajaan boleh intervene, di mana majikan perlu lebih proaktif dan di mana pekerja ataupun individu kita seperti kita sekarang ini, seperti Zal katakan tadi, perlu lebih proaktif untuk menambah pendapatan kita selain daripada pendapatan asas kalau mereka bekerja, tapi mungkin ada side income dan sebagainya. Saya lebih suka untuk fokuskan kepada kapasiti rakyat. Nama pun Dialog Poket Rakyat kan. Pertamanya dari segi makro, kita tidak ada satu one gloves fit all ataupun satu cadangan yang mendapat semua penyelesaian. Kita harus lihat kepada kegiatan ekonomi di bandar ataupun urban, di pinggiran bandar, di desa ataupun di luar, kerana setiap pendapatan isi rumah itu berbeza dan aktiviti ekonomi itu berbeza. Itu dari segi makronya, secara dasarnya. Nah, dari segi mikronya juga, individu ataupun perseorangan isi rumah itu, pertamanya kita kena lihat daripada literasi pengurusan ekonomi, the financial management seseorang individu ataupun isi rumah. Ini penting ya, kerana banyak juga ilmu ini dipolitikkan, kenyataan setengah menteri disalah tafsirkan, tetapi pada masa yang sama tidak ada inisiatif daripada rakyat itu sendiri. Saya bagi contoh, dalam tahun 2022 kita dapat data bahawa 47% daripada belia mengalami keberhutangan yang tinggi dalam kredit kad.
Now, this is a very big number dan satu perkara yang sangat membimbangkan. Kenapa ini berlaku? Kerana kita lihat tidak ada satu sistem pengurusan yang diketahui oleh orang muda. Apabila kita tidak cukup duit, mungkin kegairahan untuk meminjam itu terlalu tinggi tetapi pendapatan tidak boleh dipertingkatkan. So, sudah salah daripada situ. Jadi, saya rasa kita perlu juga di kalangan rakyat ataupun individu perseorangan bagaimana untuk kita membangunkan kemapanan ekonomi, the sustainability of ourselves. Di sinilah kita kena lihat pola perbelanjaan, cara perbelanjaan dan juga mekanisme untuk meningkatkan pendapatan. Kita dah bincangkan tadi, value kita kena berubah. Ya, selain kita juga kita juga kena menghasilkan sesuatu. Dan kalau kita mungkin setiap hari membeli nasi lemak, mungkin secara kecil-kecilan kita boleh menghasilkan nasi lemak yang berbeza daripada orang lain dan akhirnya mempunyai kadar ekspor di pengakhirannya. So ini ada antara langkah ataupun mekanisme di peringkat rakyat. Apa yang kita boleh buat for a start? Kerana sebelum saya serahkan ke semula, kita tidak boleh melihat kenaikan harga barang ni dari segi yang negatif. This is, orang kata, satu pola yang biasa untuk menjadi negara maju. Kita tidak boleh elakkan daripada perkara ini. Tetapi ada kebertanggungjawaban di peringkat kerajaan, pembuat polisi dan juga rakyat bagaimana untuk kita mitigasikan risikonya itu dan juga membanyakkan peluang. Ya. Adakah, sikit lagi sebelum saya pergi kepada Reza, adakah Zokri melihat kita ni ada satu sikap ketagihan harga murah? Suka benda yang murah, suka benda bersubsidi, suka benda yang ditolong oleh kerajaan. Saya rasa itu tidak tepat. Saya rasa yang lebih tepat itu kita suka ambil langkah mudah dalam pelbagai perkara sekalipun. Ya, kita tidak melihat kita tidak ada satu mentaliti kesinambungan. Continuity dan juga kemampanan, sustainability. Kita nak quick wins semuanya. Itu tidak bolehlah dijadikan sebagai satu daya pemikiran. So saya rasa bukan sebenarnya nak murah ataupun semuanya nak cepat, tetapi kita sebenarnya tidak ada satu pemikiran jangka panjang dan sustainability itu sendiri. Reza, kalau kita boleh imbas sedikit, Zokri ada mention tadi gaji minima. Nak letak 1,500 pun macam nak perang ni. Kan berapa lama dah kerajaan buat keputusan ini untuk gaji minima perlu dilakukan oleh majikan, IKS, multinational company, semua yang ada majikan, semua ada pekerja perlu letakkan gaji minima. Ini adalah satu benda asas untuk mengangkatkan pendapatan. Belum cerita untuk mendapatkan pendapatan ataupun poket rakyat yang lebih tinggi. Kalau graduan tu, saya rasa kalau mereka trap dengan gaji 1,800 ke paling tinggi 3,000 selepas mereka bergraduan itu masih biasa di Malaysia berbanding masa saya menjadi graduan itulah harganya, itulah gajinya. Tak banyak berubah. Pandangan Reza? Betul. The challenge kalau kita lihat, we talk to a lot of SME kan. They are, especially because of the COVID pandemic and then the supply shock, the margins are diminishing, but tak ada ruang untuk menaikkan harga kan. And kalau dia naikkan harga, the market is very competitive now. If you increase your price, even kedai mamak, you are 30 cents expensive than the mamak next door, your sale will go down kan. So saya bersimpatilah dengan kebanyakan peniaga SME ni in which dia tak ada skill. And sebab dia tak ada skill tu, they have limitation of where they want to extract that saving lah. Yeah. So they can transfer this to the employee. Yeah. Tapi kita juga patut tahu kan, pengusaha-pengusaha ni pun ada option kan, di mana kita lihat walaupun ramai saya tengok dekat TikTok dan Facebook the last few week ni, kami benci sistem ordering QR. Tetapi pengusaha restoran tak ada option. Tak ada pilihan. Ya, tak ada pilihan. Dia memang kena fast service, fast turnaround menggunakan QR, and because labor bukan dia tak nak hire lebih banyak orang untuk kerja dekat makan. Cuba tanya any restaurant mamak kan, kita dekat duduk kat Bangi, they have been trying to hire local tapi tak boleh. Even they try to offer RM2,000, people don't want those kind of job. Dan mereka juga ada difficulty, country which is supplying pekerja ke negara Malaysia pun masih bermasalah. Masih lambat untuk masuk supply, kan. So that is a challenge untuk SME ni. I don't blame them. I think they are trying to do their best at the moment. There are of course technology that can help them, but of course price dah tinggi, gaji pekerja dah tinggi, and they have a lot of commitment yang unresolved, especially during COVID pandemic. A lot of them loan dia tak bayar loan kan, and then they took new loan. So
for them, when I talk to a lot of small SME, I feel their pain, but I also feel the pain of a lot of the common people, which is struggling kan. I tengok a lot of people kalau nampak je minyak paket tu sekarang ni, buka je kotak kat Maiden ni semua berebut kan. Tak kisahlah you bawa Velfire atau you bawa Myvi, it's all the same now kau. We are all in the same. Tapi sebagai seorang engineer, seorang tech betul entrepreneur dan juga seorang majikan, di mana kata pun win-win situation? Kerana saya tengok bagaimana Reza melayan pekerja dengan berikan mereka breakfast, mereka lunch, mereka mendapat environment pekerjaan yang begitu kondusif, dan kita recognize dia punya contribution dengan awards dan sebagainya, pergi bercuti dan sebagainya. This kind of new environment, adakah hanya untuk orang yang dalam industri seperti teknologi ini mampu lakukan, ataupun sebenarnya majikan ada satu obligation sebenarnya untuk dapat the best employee, dalam masa yang sama kita dapat productivity yang dikatakan Zokri tadi. Akhirnya kita tahu skill set yang diperlukan, akhirnya dia akan bagi return dari sudut pulangan kepada syarikat. Alhamdulillah, I'm in the IT industry kan. Yeah. Kalau in IT you can do that, you have to do that, or else No choice. you punya employee takkan stay dengan you. In financial services and insurance, you can also do that. Tapi sektor-sektor ni kita panggilkan the cyclical segment, kita growth segment. So kita ada ruang untuk buat tu dan margin kita alhamdulillah besar. Tetapi sistem-sistem secular market ni in which constant the growth retail, to offer the environment impossible. Manufacturing kan impossible. Although manufacturing kalau you tengok kat US tu, apa yang drive the economy is the financial and the tech sector, tapi majority of employment is still in manufacturing. Tapi manufacturing jobs memang salary compared to before memang tak ada. Walaupun so many productivity, so many digital tool has been deployed there, tak ada. Tapi kalau to relate back, saya sangat tertarik sebenarnya mengenai isu EPF kan. Dikatakan majoriti rakyat Malaysia umur 55, simpanan EPF tu tak mencukupi. Tetapi kalau kita lihat satu option simple lah kan, if someone yang start kerja 23 tahun dan menyimpan untuk lebih kurang 33 tahun, RM200 sebulan, you should have been able to have a feasible amount lah to retire off kan. Tapi somehow masalah SME ni juga ada kan. Mereka mungkin tak contribute EPF, tak contribute insurance. The basic are not there kan. So it's a chicken and egg, but I hope someone boleh educate the SME to be able to, mungkin tak boleh kasih lunch dan vacation dan breakfast kepada employee setiap hari, tapi mungkin benda paling basic, dia punya safety net, EPF dan mungkin insurance. Tak, benda tu pun majority of SME tak ada lagi. Tak buat. Benda tu lagilah government gaji minimum 1,500 ni baru kita nak implement kan. Baru nak implement tahun ni. Yang EPF ni dah berapa lama dah masih culas lah. Ya, maksudnya kita akan lihat daripada dengan Zokri, adakah kita perlu segmentkan industri ataupun perkhidmatan yang wajar diberikan tumpuan dan ada intervene oleh pihak kerajaan dalam hal itu. Saya nak minta Zalzila, Zal bagikan komen dari sudut kita tahu para graduan kita ini melata dan mereka ini juga yang paling berisiko untuk tidak mendapatkan pekerjaan. Apatah lagi kalau mereka dapat pekerjaan, mereka terpaksa absorb je lah gaji minima itu kalau mereka dapat 1,500. Sebab itu kita lihat ramai terlibat dalam industri gig ekonomi. Tetapi realiti di Sabah, kalau lebih spesifik Zal, adakah ini juga menjadi isu di kalangan para graduan kita? Kurangnya peluang pekerjaan satu, mereka nak masuk ke industri makan gaji sendiri ataupun jadi bos sebagai usahawan. Ada isu berkaitan dengan sudut pendanaan, dan sudut infrastruktur untuk sokongan mereka untuk menjadi seorang usahawan sosial dan sebagainya. Pandangan Zal? Ya, tepat sekali. Kalau di Sabah ni kita kita sedang bercakap tentang menambah pendapatan rakyat. Tapi kita di Sabah masih battle dengan macam mana mau keluar daripada kemiskinan. Jadi macam-macam isu sebenarnya yang kita boleh ulas. Terutamanya bahagian graduan. Graduan selalunya memang di Sabah akan kekurangan peluang pekerjaan. Sebab industri-industri di Sabah kebanyakannya HQ, pihak-pihak corporate semua berada di Semenanjung Malaysia. Jadi dari
dari segi itu kita hanya mampu, saya sendiri hanya mampu memberi gaji minima kepada graduan. Jadi on top of that, para graduan ini apabila kita cuba spreading the awareness bagaimana menjadi usahawan ataupun lebih baik menjadi usahawan sosial yang dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial, terutamanya kemiskinan. Tetapi apa yang berlaku di Sabah sendiri, um, satu berbalik kepada dengan Dr. Zokri tadi, kita tidak boleh mengambil langkah yang mudah. Kita tidak boleh mengambil langkah yang mudah untuk menyelesaikan sesuatu perkara itu. Jadi masalah yang berlaku oleh usahawan sosial adalah um, dia kena balance dengan ekonomi, memberi peluang pekerjaan dan juga bekerja dengan komuniti itu sendiri. Jadi apabila ini berlaku, usahawan sosial ataupun kalau di Sabah ini landscape-nya lain sikit ya, kita panggil dia sebagai pembangun komuniti sebab dia berada di komuniti itu dan dia nampak kekuatan komuniti itu dari segi apa yang perlu dibangunkan. Contohnya macam saya ambil contoh rakan saya, Irene Mositol yang berada di Bundu Tuhan Ranau, oleh kerana dia nampak iklim di Ranau ini sejuk, sesuai untuk penanaman herba, maka dia pun tanam herba. Tapi supply untuk um, ke 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 hotel-hotel untuk herba itu sendiri dia tidak dapat supply kerana dia bekerja sendiri. Jadi dia tidak mempunyai tanah yang luas, jadi dia ajar orang kampung, ibu-ibu untuk tanam herba. Pendapatan mereka meningkat, memang meningkat, tetapi ini tidak dapat juga menyelesaikan masalah pendapatan isi rumah yang kita mahukan. Mereka dapat mencapai dalam 500, 600 sebulan macam tu. Tapi masih juga tidak dapat menyelesaikan apa yang kita mahukan. Contohnya setaraf dengan gaji minimal pendapatan sebulan itu. Jadi inilah masalah yang dihadapi oleh graduan. Bila kita cakap okay, let's do this usahawan sosial, mereka tidak tahu di mana bermula. Jadi saya rasa ini sebenarnya perlu sokongan daripada segi pendanaan itu sendiri. Bagaimana kita menyokong inisiatif-inisiatif untuk mengurangkan kadar kemiskinan, mengurangkan masalah-masalah sosial yang lain, perlu diberi perhatian. Ya, saya rasa ini juga realiti yang dihadapi kebanyakan para graduan kita, Zokri. Dan lebih parah lagi kalau mereka datang daripada keluarga isi rumah yang berpendapatan rendah. Mereka akan meneruskan cycle tetapi mereka bergraduan. Tetapi untuk mendapatkan ruang kerja yang bermaruah itu masih sukar kerana mereka tidak ada ruang untuk manuver berjumpa dengan pihak syarikat ataupun berjumpa dengan pemain-pemain industri yang lebih established kerana mereka pun ada inferiority complex dan juga mereka tidak ada exposure berbanding orang duduk Damansara, orang duduk di Bangi ataupun orang duduk di Kota Kinabalu bandar, bukan seperti di Penampang ataupun di Persiangan itu. Jadi di mana kekuatan yang kita boleh angkat di dalam hal mengangkat gaji minima dalam masa yang sama kita mengurangkan isu pendapatan yang tidak munasabah ataupun yang tidak bermaruah ini kepada para graduan kita. Ini satu topik yang begitu evergreen, tetapi saya rasa kita boleh intervene dari sudut mungkin polisi di peringkat IPT ataupun dari sudut internship ataupun industri boleh mainkan peranan atau bagaimana, Zokri? Okey, sebelum tu saya suka apa yang Reza cakapkan tadi itu, konsep pie ataupun analogi pie itu tidak diadili seadil-adilnya. Maknanya kesenjangan pendapatan antara kasta-kasta dalam sebuah syarikat lah, bukan katakan kasta tapi pejawatan eksekutif dan pengurus
banyak dia punya gap ataupun kesenjangannya. Mungkin daripada eksekutif ke CEO 100% perbezaan. Jadi ini sebenarnya jatuh di dalam intervensi kerajaan. Bagaimana kerajaan perlu melihat dari segi perundangan, bagaimana kita boleh mewajibkan tidak perlu ada kesenjangan yang besar antara setiap perjawatan itu sebenarnya. Nah, berbalik kepada soalan tentang di pihak graduan itu sendiri, saya rasa kita tidak boleh tanamkan inferiority complex di kalangan graduan. Waima graduan itu dia daripada universiti tempatan ataupun di kawasan tempatan dan sebagainya. Kerana kita melihat pada ketika ini peluang diberikan sama rata dari aspek pendedahan. Okay? Dari segi pendedahan kita kepada media, pendedahan kita kepada TikTok dan sebagainya, sudah ada. Cumanya kita tidak tahu nak navigate ataupun menavigasi ke mana kita harus didedahkan. Itu yang pertamanya. Jadi saya rasa kalau dari aspek graduan ini kurang diberi pendedahan sebab dia jatuh, the duty or the burden of the duty sebenarnya jatuh kepada graduan itu sendiri. Bagaimana graduan harus faham tentang situasi pasaran pada ketika ini, faham tentang sosioekonomi dan tuntutan industri pada ketika ini. Apabila kita membicarakan IR 4.0, saya rasa graduan faham. Graduan tahu, oh ini adalah zaman IR 4.0. Tapi apakah skills, apakah konsep? Dapat 4.0 itu tidak sebenarnya difahami dan boleh diaplikasikan. Jadi sebenarnya dia berbalik juga kepada inisiatif diri kita sendiri bagaimana untuk kita melangkau keluar daripada skop pengajian, skop keselesaan dan skop amalan kebiasaan kita di peringkat universiti. Tapi kita perlu ada juga Zokri kerana mungkin Reza akan sambung ataupun tambah sikit. Bagi mereka graduan yang punya skill set dan melihat peluang, sentiasa menambah ilmu dan sebagainya, sampai mereka graduan pun ketika lepas COVID pun mereka mendapat peluang untuk interview kerja sampai 5-6 syarikat dan mereka boleh pilih pendapatan yang lebih baik. Saya dengar ini di kalangan para graduan kita. Oh, so lucky bila kita dekat dengan dia, betul. Dia ada skill set bahasa yang bagus, ada sudut presentable yang lebih ke depan, ada sudut keyakinan membawa diri itu memang bagus, dan juga ada sudut jurusan yang beliau ambil ketika belajar tu memang diperlukan oleh pasaran. Tetapi bagi mereka yang mungkin tidak ada itu, tak adalah abang jadi rider je lah. Sampai mereka hanya hopeless lah, hanya gig ekonomi yang paling mudah itu je lah, bawa hantar makanan ke rumah dengan Grab ataupun whatever lah operator. Jadi di mana kita perlu merapatkan jurang ini. Betul, dari suatu aspek mereka yang berkelayakan terkehadapan memang tiada masalah. Tetapi kita tahu juga universiti kita mengeluarkan ratusan ribu, Zukri. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu graduan saban tahun. Itu belum cerita pasal TVET lagi. Betul. Itu belum cerita pasal IPG lagi. Itu belum keluar daripada STPM atau dropout SPM. Saya nak cerita satu kisah menarik. 2 hari lepas saya berada di Kementerian Keuangan untuk membincangkan tentang aspek belanjawan 2023. Dalam perbincangannya dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pertama, Timbalan Menteri Keuangan pertama, 80% daripada pemandu Grab ataupun e-hailing ini mempunyai ijazah. Itu satu perkara yang sangat mengejutkan. 80% daripada pemandu e-hailing ada ijazah. Jadi di situ kita kena tahu where is the gap? Di mana sebenarnya salah letak duduk graduan-graduan ini sebenarnya. Jadi saya merasakan perlu ada satu revolusi dan intervensi yang kukuh di peringkat universiti itu sendiri. Sama ada kita ingin mengurangkan beberapa aspek pembelajaran dan pengajaran dan melebihkan kepada pendedahan industri. Juga kita kena lihat bagaimana peranan industri itu dapat dipertingkatkan dalam tahun ketiga, tahun akhir setiap graduan. Kalau boleh 3 tahun yang terakhir itu memang terus dia dalam industri. So the thing is, business cannot be as usual. Cara kita melihat kepada pendidikan tidak boleh secara norma yang lama sebab kita berada di zaman yang lain. So ini memerlukan banyaklah perbincangan selepas ini. Tetapi saya merasakan untuk menjawab soalannya itu, saya rasa perlu ada satu intervensi yang sangat cepat dan tuntas pada ketika ini dari segi industri dan juga kerajaan, bagaimana untuk kita meningkatkan marketability. Belum lagi employability, marketability, kebolehpasaran graduan itu sendiri dan juga employability, kadar pekerjaan terhadap seseorang graduan itu. Dan saya rasa ini perbincangan yang lain dan lebih panjang. Mungkin Reza nak komen terus.
Betul. Saya sangat tertarik lah. 80% daripada Grab rider mempunyai ijazah. A mind-blowing fact. Tetapi kalau saya lihat mengenai kebolehpasaran graduan Malaysia ni, saya lihat from time to time kan saya advertise, we share about the business on social media, on LinkedIn, on Twitter dan sebagainya. Dan pada satu hari itu kita share on social media that you work at silent mode, we give you free breakfast and free lunch. Dalam satu hari itu kita dapat lebih 700 permohonan pekerjaan. Bayangkan. Kan? Banyak. Tapi lepas tu internship pun kita ada ratusan. Tapi bila kita lihat mereka yang nak join internship ni, the internship period sekejap sangat, 3 bulan. And some of them 3 bulan and then masuk balik ke universiti, kemudian barulah mereka boleh bekerja kan. Tetapi saya lihat ada inisiatif menarik seperti di UiTM di Melaka, in which you 3 tahun di universiti dan 1 tahun you practical. Solid kan. So as an employer in tech, kita boleh plan a proper training program. For 1 year, this is what you do. If you are good after that, we can employ. Tetapi masalahnya program-program yang macam ni, daripada 50 student, cuma mungkin 4 atau 5 yang nak pergi distract dan layak pergi distract. So, in Malaysia ada berapa banyak ratus ribu company berdasarkan teknologi nak cari intern dan graduan baru dan sebagainya. Tetapi daripada, let's say kita 1,000 orang, cuma 10% je layak to go through this special program, it doesn't work kan? Because the 90% will drop out. Saya nak hire, why should I hire someone who only has 3 month industry experience? I kena spend lagi setahun to train them before they get competent. So I felt that there are some experiment that the university dah buat ni, dia kena skillkan dalam skala cepat. Industri kita nak bekerja dengan cepatlah kan, yang dah trainable. So kalau pekerja ni dah capable dan sebagainya, of course starting salary dia boleh tinggi 3,000, 3,500 dan sebagainya kan. So itu satu. Tetapi ada lagi satu yang menarik yang saya nak highlight is a lot of the problem dengan kita punya dasar seperti Zokri kata dan you kata tu, blueprint kita cantik tapi pelaksanaan kita bermasalah kan. And then everything selalu kita nak cari low hanging fruit. I hope in this new administration ni please have a proper 10-year plan that you execute properly. We have seen amazing result with our tech sector, with our animation kan. You look at the animation segment, the Les Kopa, Didi and Friend, Agent Ali, these are all MMU kids that went to school 2000, 2004. These are the same cohort. Cohort baru MMU ada buat new animation studio? Tak ada. There must be something right in this cohort that went to MMU in 2000 till 2004. That batch, That batch. Bagaimana it's correct, I just have to share. Satu, government promoting MSc animation hugely. And then student-student ni bila dia graduate disambut oleh dana-dana dan studio-studio yang diberi dana. Dan bila mereka nak buat bisnes sendiri, ada support daripada MDEC dan sebagainya pada masa tu. Very visionary program. Tapi lepas tu program-program ni tamat, dan you dapat lihat sekarang ni, kalau you talk to a lot of young entrepreneur, dia cakap, you buat bisnes, you nak, did you go to any other government agency anymore? Dia pun cakap, tak, this government fund, government program, no longer relevant to them. That's good. It's a good thing that our young generation of entrepreneur are resilient. Tapi masalahnya because tak ada dana dan ekosistem yang padu, mereka, the growth tu is limited to just probably local market. Tapi kalau kita lihat geng-geng yang diberi bantuan MDEC pada tahun 2000, 2010 ni, mereka ni ada global mindset kan. Ini Monster dah ke Jepun dengan Mekamatonya, Didi and Friends global, because the exposure that they had very early compared to sekarang ni produk-produk founder local ni, dia punya mindset memang very hard for them to go global because dia hanya boleh berkembang di dalam ekosistem tempatan. Okey, Reza nak komen apa yang dikatakan oleh Zazila tadi berkaitan hardship yang terpaksa dihadapi para graduan dalam social entrepreneur, makcik-makcik nak angkat komuniti mereka ni, bukan nak bagi income yang munasabah ataupun income yang bermaruah, nak keluarkan daripada kemiskinan. Ini pun marketing dia susah. Dan sudut infrastrukturnya memang terkebelakang berbanding rakan-rakan di Semenanjung dan sebagainya. Kalau ekonomi digital boleh jadi enabler bagi rakan-rakan di pedalaman ini, kita mungkin boleh shortcut ataupun memudahkan melakukan jalan pintas, kerana
kita nak cerita infrastruktur ni makan bilion kot dari sudut jalan raya untuk sediakan prasarana perniagaan dan sebagainya, dan itu juga kita tahu dia akan repeat benda yang sama. Tetapi mengapa ekonomi digital boleh mengangkat rakan-rakan kita duduklah Persiangan pun, duduklah Kota Marudu, mereka boleh fly high. Betul kan? I think there are only three things that we can do here kan. Kita boleh grow the economy, grow the pie. Yeah. We can improve the economy. We look at kat mana yang inefficient then we improve it. Or we can transform. So pada segi untuk usahawan yang tak boleh even capai, usahawan sosial tak boleh capai kadar income minimum wage ni, there has to be an economic transformation for them kan. I don't know what that has to be, but probably somewhere someone smart or the government has to do a lot more for them. Dia kena ada program macam I kata 20 tahun lepas government invested a lot in animation. Now kita nampak kita ada captain animation. Even tech pun if you look at the industry people, the early employee of Grab dan sebagainya, the Malaysian team members, they were all MMU student from that batch. They were all, I didn't go to MMU, but they were all Malaysian who were funded by small government thing that government did there. The effect we see now, 20 years after they implement. So if now, the last 15 years, kita tak invest in any new economic engine, in 10 years, I am 40 this year, Ji, eh? So in 10 years, I'm 50 and I'm grumpy. We're going to talk about the same thing if we don't try to find a new economic engine for the country. Saya suka bila ada ibu tunggal kita yang buat usahawan sosial dengan kraft tangan, buat baju menggunakan batik dan sebagainya. Saya rasa kalau itu boleh diangkat sebagai satu pendapatan yang munasabah dan mereka boleh dengan rakan-rakan Zazila memasarkan dengan baik. Pasti ini juga sedang dibincangkan, Zah. Mungkin boleh ceritakan macam mana menggunakan data. Kerana kita tanpa data, kita tak tahu kat mana makcik A berada, kat mana B. Kalau kita cara begitu, kita akan penat, kita akan melibatkan kos yang tinggi. Tetapi apabila data yang bagus, dengan teknologi yang lebih baik, dengan 5G, 4G dah akan datang, mungkin tak lama lagi sampai ke Persiangan ataupun Kota Marudu, kita akan jadikan mereka sebagai usahawan sosial yang begitu cemerlang. Mereka boleh jual sampai ke Hong Kong, sampai ke Singapura ataupun bertanding di peringkat di Jakarta dan sebagainya. Ada rakan-rakan yang Zal lakukan sekarang, apa yang boleh kita kongsikan? Okey, minta maaf. Saya tertarik dengan cerita graduan ijazah menjadi Grab. Sebenarnya di dalam kalangan usahawan sosial kami ada seorang pemegang ijazah Biomarine Conservation. Dia masih belum dapat kerja. Tapi apa yang dia buat adalah dia cuba untuk kurangkan pencemaran kulit jagung yang berada di Kota Marudu. So dengan kulit jagung tu mereka buat craft untuk dijual kepada hotel-hotel. Jadi inilah menjadi kerja mereka bersama suri-suri rumah tersebut. Jadi saya rasa macam agak sedih lah kita mempunyai graduan yang ada degree dari Biomarine. Bukan senang, tapi dia rasa macam part of conservation, kita jaga alam sekitar, kita semula kulit jagung tu. Jadi saya tertarik dengan kenyataan Encik Riza tadi dari sudut pelaksanaan program-program yang disediakan oleh pihak kerajaan selalunya tidak mencapai target. Pada tahun lalu ada beberapa inisiatif tahun lalu untuk mendigitalisasikan perniagaan keusahawanan ini berlaku. Ada beberapa pihak korporat cuba untuk menaikkan keusahawanan ini melalui digitalisasi. Tapi apa yang berlaku sebenarnya konsep ini tidak sampai di Sabah, tidak difahami oleh penduduk Sabah itu sendiri. Bukan lagi tidak difahami, tapi apabila sukar untuk mereka adaptasi dengan digitalization itu sendiri, mereka sudah habis ceritalah, mereka tidak dapat untuk adaptasi diri mereka sendiri. Tetapi apa yang berlaku di Sabah sendiri, bila kita cakap adakah orang Sabah ini oleh kerana ketiadaan infrastruktur seperti kemudahan internet dan sebagainya, adakah kita menolak untuk ke arah digital? Sebenarnya tidak.
ada satu inisiatif oleh rakan kami iaitu AgriData itu sendiri. Apabila dia mula mengambil data smallholder farmer dan juga dia memperkenalkan bagaimana untuk mensistemkan sistem pertanian petani-petani kecil. Sebab apa yang berlaku adalah jika petani di luar bandar, petani ini tidak mempunyai sistem dokumentasi yang baik. Contohnya sebab invoice ke laut, berapa production sebulan ke laut tidak disistemkan secara proper. That's why petani-petani kecil ini sukar untuk mendapatkan dana, untuk mendapatkan pinjaman untuk membesarkan kebun mereka. Jadi apa yang dibuat oleh ahli kami ini, AgriData, dia mengajar penduduk-penduduk kampung petani kecil khususnya mensistemkan penjualan, mensistemkan berapa production sebulan. Jadi dengan ini pihak-pihak seperti kerajaan yang mempunyai dana ataupun pihak-pihak bank dapat melihat ini pengeluaran setiap bulan bersistem, okay, and then boleh lulus. So ini keperluan semasa yang untuk landscape di Sabah lah. Ya, menarik. Saya sedih mendengar kisah yang diluahkan oleh Zal, dan kita rasa itulah yang terpaksa dihadapi saban hari rakyat kita yang berada di hujung Sabah ataupun di hujung Kapit ataupun di hujung Gua Musang dan sebagainya. Itu realiti, tetapi kita faham ada inovasi solusi yang sudah pun dilaksanakan, tetapi dengan kita punya import makanan yang berbilion ringgit saban tahun, dengan inflasi makanan yang masih tinggi, dan itu punca inflasi kita tinggi adalah inflasi makanan, sama dia yang masak ataupun yang belum masak. Adakah apa yang dikatakan oleh Zal itu kita tak boleh tunggu dah? Mereka ini terlibat dalam industri makanan, industri agro makanan dan sebagainya, entrepreneurship dalam bidang agro. Mengapa tidak kita menjadikan satu enabler yang begitu bersasar dan begitu bersistem, dan kita tahu ada skala-skala yang boleh kita lakukan sekarang. Kalau itu, Zokri rasa boleh menambah pendapatan segera kepada rakyat dalam keadaan sekarang? Semestinya dia boleh menambahkan nilai kepada bagaimana untuk kita memperbagaikan pendapatannya. Kita tidak boleh kira dari segi kumulatif ringgit Malaysia itu, tetapi nilai itu bertambah. Dan ada banyak perbincangan sebenarnya macam mana kita nak mewujudkan Malaysia ni sebagai self-sustaining nation, negara yang boleh berdaya saing dengan sendirinya. Kita tidak mengurangkan kebergantungan kepada import daripada makanan luar. Jadi di sinilah ekonomi masyarakat setempat seperti yang sedari kita katakan tadi, dia perlu dipromosikan, lebih perlu disistematikkan dan perlu dipromosikan, diperhebatkan supaya kalau kita melihat lokaliti itu boleh bergantung dengan aktiviti lokal itu sendiri. Dan kita mengurangkan kebergantungan daripada luar. Dan kalau kita boleh tengoklah di Kota Marudu atau Persiangan as a pilot study, contohnya, saya rasa kita boleh gerakkan juga kepada daerah-daerah yang lain. Cumanya kefahaman dan keitizaman tu sebenarnya, political will tu sebenarnya, bagaimana untuk kita memperkasakan ekonomi lokaliti dan kita mengurangkan kebergantungan. Kita boleh cerita isu masalah kartel, isu pemonopolian barangan makanan dan sebagainya. Ini adalah masalah yang berkait. Tetapi secara dasarnya, kalau kita betul-betul hendak melihat sesuatu lokaliti, kawasan setempat itu boleh berdaya saing dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya, saya rasa ia memerlukan... Ada story yang sukses yang pernah saya terlibat secara terus apabila kami membuat liputan di lapangan. Pihak Agrobank, saya terpaksa bagi kredit kepada Agrobank, ada satu program dipanggil Hijrah untuk microkredit, untuk microkredit. Mereka tahu inilah isunya. Mereka tidak ada invoice, mereka butuh huruf. Orang muda, orang ini datang dari pedalaman keluar bawa sayur, bawa buah-buahan ke tamu-tamu. Mereka dapat RM50 satu minggu ataupun 2 kali dalam seminggu dapat 100. Tetapi dengan mereka mengumpulkan dalam satu grup. Dalam satu grup dan dipilih dalam 10 orang itu yang paling pandai, yang boleh membaca, yang boleh membuat invoice dan juga keluar masuk, input, production dan sebagainya, dijadikan ketua.
mereka diberikan dana daripada terus pada Agrobank dan diberikan facilitation dalam menguruskan akaun dan sebagainya, dan betul mereka mampu menambah pendapatan 3 ke 4 kali ganda berbanding RM50 yang mereka dapat sebelum ini. Dan itu dilakukan di Kundasang, saya pergi ke Ranau, saya pergi ke Temparuli, saya pergi ke Tuaran dan sebagainya. Maksudnya boleh dilakukan kalau ada political will. Ada model-model yang sesuai untuk lokaliti. Tidak semua sama. Betul. Kalau mungkin di Kota Merudu ini konsepnya lain, di Temparulinya lain. Di Kundasangnya penanam sayur dapat meningkatkan pendapatan dan akhirnya dapat mengekspor kerana sudah ada pasaran. Tadi Zal kata tidak ada pasaran. Sekarang mereka menyediakan pasaran. Maksudnya boleh dilakukan. Okey, adakah ini juga perlu dijadikan sebagai satu grand movement? Bukan hanya dari sudut iltizam politik, tetapi kita sudah ada agensi yang banyak, Rizal. Kita ada Jabatan Pertanian, kita ada Pharma, kita ada Bernas, kita ada whatever lah nama JLC ataupun PPK, Pertubuhan Peladang. Saya rasa mereka sampai ke daerah Zal ni. Tetapi apa yang tidak kena? Itu ada dana grant, itu ada dana subsidi, itu dana benih, dana pemasaran, dana untuk membuat pelbagai lah. Tetapi takkanlah kita nak repeat benda yang sama dan akhirnya rakyat kita masih miskin dan tak ada pendapatan yang bermaruah tu. Saya rasa puncanya kerana birokrasi yang tinggi dan institusi itu yang sangat membebankan. Ya, kita ada banyak institusi, tapi institusi ini tak sampai matlamat. Nak kata gagal nanti ada orang kecil hati. Tapi I think kita tidak sampai kepada matlamat itu. Jadi sebenarnya kita kena lihat dari cara yang lain, daripada bottoms up approach. Bagaimana untuk kita memperkasakan komuniti itu sendiri untuk dia menjana ekonomi itu sendiri. Ya, dan kalau kita boleh, saya tidak yakin nak kata ia satu revolusi. Ya. Kita kena tengok case by case ataupun tempat demi tempat. Kalau kita ada beberapa tempat yang boleh kita jadikan pilot study, kalau kita boleh kurangkan pemonopolian, kalau kita tingkatkan digitalisasi, kalau kita bantras orang kedua, ketiga, keempat dalam sistem kartel itu, dan kalau result itu memberangsangkan di kawasan A, saya tidak rasa ia tidak boleh dijadikan di kawasan B. Tapi we need to have the pilot study terdahulu supaya kita boleh lihat peratus keberkesanannya. Tapi in theory it can be done. Ya, saya nak terus kepada Reza. Reza, dari sudut kesenawan digital ini, bagaimana kita boleh revolusikan IKS kita segera? Kerana tanpa IKS bergerak, kerana enjin pertumbuhan kita adalah IKS. Lebih 80 ke 90% para pekerja kita dalam pasaran buruh berada dalam IKS. Inilah mereka yang trap dengan gaji minima, trap dengan gaji pertengahan, dan apabila inflasi tinggi, makanan tinggi, barang tinggi, mereka tidak ada pilihan. Bagaimana kita boleh tolong IKS kita ni? Kalau kita lihat the last 3 years, I think the government overall through kita punya digital payment, kita punya logistik, there have been massive improvement. Kalau nak kata government tak buat apa-apa the last 3 years tu, I don't think it's fair, I don't think it's right. Dia banyak kasih grant digital, banyak kasih training dan sebagainya. Tetapi mungkin challenge for some of this program relate back to what Doctor was saying early on. Sometimes it's one size fit all solution kan. Tapi orang di kawasan Kota Marudu dan sebagainya, dia punya needs are different. Scale different. Betul. Yeah. So probably kan, I've dealt with a lot of government agencies. A lot of these people are very, very sincere. They really want to do the job. But the thing is normally sometimes benda-benda yang dia buat tu ialah when they have to deploy a budget, dia ada budget yang besar dan mereka perlu habiskan masa yang cepat. So mereka perlu cari solution untuk deploy budget tu dengan cara yang mungkin tak produktif kan. So mungkin ada cara baru di mana agensi-agensi mendapat dana ni untuk implementation bekerja lebih dekat dengan NGO, social entrepreneur dan sebagainya untuk menyalurkan dana ni lebih efisien. Because for specific, kalau yang membuat kraft di Sabah mungkin lebih tahu apa pain of pembuat kraft di Kota Marudu. So kalau agensi nak run program tu tak boleh, tak mampu. So mungkin you reach out to NGO dan social entrepreneur yang ada good track record to assist kan. I don't think it's not the time for the government who knows intervene semua. Yang nak buat semua dan tahu semua. The government role is to govern, is to of course to collect tax and facilitate kan. So the revenue dah ada, mungkin implementation you boleh lebih dekat dan work with a lot more
partners daripada the government itself and the agency yang go to the ground and try to implement program. Ya, akhir sekali 30 saat dalam kesimpulan perbincangan kita. Bukan kesimpulan lah, kita moving forward untuk memastikan kita berada di landasan yang betul. Negara kita perlu bergerak pantas untuk menambah pendapatan rakyat. Kita negara pedagang, kita tidak boleh elak kos akan terus meningkat. Rusia, Ukraine akan bergaduh lagi. Negara China tak tahu lagi ada masalah lain dan sebagainya. Bagi saya yang paling penting kita kena build a new economic engine. Sila berhenti cari short term wins, optics to make one minister look good now. Please, someone need to come out with a solution to find our new economic engine for the next 10 years. Okay. Itu saja. Dr. Zukri. Pertamanya, multidimensional. Perkara ini kita lihat daripada sudut pandang yang berbeza. Tidak ada one gloves fits all dan saya rasa kita kena gerakkan pilot study ini. Kalau ada satu benda yang perlu dieksperimenkan, kita eksperimenkan betul-betul dan kita boleh import pada tempat-tempat yang lain. Zal, silakan. Bagi saya, pembangunan dari akar umbi amat diperlukan ketika ini dari segi inovasi. Macam yang Dr. Zukri cakap tadi, pilot study, actually we have done that and then we have the data. But mungkin tidak dipercayai ataupun tidak mendapat visibility lagi oleh pihak-pihak yang berkaitan. We got all the data daripada segi pertanian, we got the data suri rumah, di mana di Sabah ni, di mana dia punya grey area, apa yang perlu dilakukan. Jadi kita sangat harapkan sokongan daripada penyaluran data ini kepada pihak yang berwajiblah, yang sesuai dengan data yang ada. Terima kasih Reza Razali, terima kasih Dr. Zukri Idris, terima kasih Zazila Roslan, Presiden dan juga Pengasas Persatuan Usahawan Sosial Sabah. Dan itu sahaja dialog Poket Rakyat malam ini. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.